Hai, Assalamualaikum semua dan selamat datang ke channel saya. Dalam video ni saya nak tunjukkan dekat korang cara-cara macam mana kita nak edit gambar kita dengan hanya menggunakan smartphone. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus pergi kepada step yang pertama. Mula-mula sekali kita kena carilah gambar yang kita nak edit tu kan. So korang boleh cari gambar mana-mana yang korang nak guna untuk korang edit. Kemudian korang boleh import gambar korang tu ke dalam software editing ataupun dalam apps editing dalam smartphone korang tu. Untuk apps mobile editing, saya ada dua apps yang saya suka guna. Satu adalah Snapseed dan lagi satu adalah Lightroom Mobile. So korang boleh gunalah kedua-dua apps yang saya sebutkan tadi tu. Bergantung kepada taste masing-masing lah, ikut korang lah nak guna apps yang mana yang korang rasa selesa. Okay, jadi untuk video ni kita akan gunakan app Snapseed dan sekarang kita berada dekat muka hadapan app Snapseed selepas kita import gambar kita ke dalam apps tersebut. Okay, so dekat sini kita boleh pergi dekat tools yang di sebelah bawah kanan tu dan kita boleh select lah apa yang kita nak buat pada gambar kita. Untuk video ni saya lebih nak fokuskan kepada cara macam mana kita nak recover ataupun kita nak adjust exposure pada gambar kita. So saya akan bahagikan video tutorial ni kepada dua bahagian. Satu part yang pertama yang saya akan tunjuk dekat korang ni, dan part yang seterusnya adalah part di mana saya buat color grading menggunakan apps Lightroom Mobile. Apa yang saya bakal tunjukkan dekat korang nanti adalah basic macam mana kita nak ubah exposure pada gambar kita, dan juga di video yang akan datang adalah basic macam mana kita nak buat color grading. Ok, so kita teruskan dengan perkara pertama yang kita perlu buat pada gambar kita adalah dari segi exposure. Sebenarnya gambar yang saya tunjukkan dekat korang ni dari segi exposure dia dah ok dah. Cumanya bila gambar yang jenis macam ni, gambar ni bagi saya nampak terlalu serabut dan kita punya main subject ataupun point of interest dalam gambar ni tak terlalu menyelah. So untuk kita kurangkan keserabutan pada gambar ni, untuk kita kurangkan dia punya kucak kacir tu kan, nampak macam tak tersusun, nampak macam banyak benda yang mengganggu lah, sebab daun-daun yang mengelilingi bunga raya kita tu dia agak cerah kan. So bunga raya kita tu pun tak terlalu menyelah lah. So untuk kita buat dia jadi lebih bagus pada gambar ni, apa yang kita boleh buat adalah kita adjust dia punya exposure, terutama sekali pada bahagian daun-daun yang kering tu. So untuk kita adjust exposure, kita ada dua tools yang kita boleh guna. Sekarang ni saya tunjukkan dekat korang kan. First tool adalah yang tune image yang sebelah atas kiri. Okay, dekat tune image ni kita boleh adjust banyak benda lah. Kita boleh adjust dia punya brightness gambar. Okay, kita contrast dia, saturation, ambience, highlight, shadow dan warmth. Okay, macam-macam yang kita boleh adjust kat sini. Tapi saya tak berapa nak suka cara tune image ni buat adjustment pada gambar kita, sebab dia bagi saya dia nampak macam tak berapa natural. Boleh nak dapatkan hasil yang cantik tapi kena buat banyak editing lah, kita kena ubah macam-macam benda kan. Sebagai contohnya saya tunjukkan dekat korang, sekiranya saya kurangkan brightness dia, okay, kita boleh nampak gambar ni macam agak pudar sikit. Dia punya color pun tak naik. So kita kena adjust dia punya contrast sikit kan. Lepas tu kita kena naikkan saturation pula. Lepas tu kita kena pergi ambience pula, naikkan sikit. Kita kena pergi kat highlight, naikkan sikit. Kita kena pergi kat shadow, turunkan sikit. Perlulah dapat hasil yang yang agak memuaskan lah. Okay, so saya tak berapa nak prefer sangat lah guna tune image ni. Cara yang saya prefer adalah menggunakan curve tool. Okay, dengan curve tool ni cara dia sangat-sangat simple. Okay, apa yang korang perlu buat adalah letak satu titik di tengah-tengah, kemudian tarik titik tu ke sebelah kanan bawah, dia melintang macam tu. Okay, alright, macam tu, macam yang saya tunjuk ni. Okay, korang letak satu titik di tengah-tengah, kemudian tarik ke bawah sebelah kanan. Alright, dengan menggunakan curve tool kita dah pun kurangkan exposure dan juga kita maintain dia punya contrast dan juga color pada gambar kita. So gambar kita tak nampak terlalu pudar macam bila kita guna brightness punya slider pada tune image tadi tu kan. So bagi saya lagi simple lah, kita gunakan curve tool saja. Dengan satu titik je pun kita dah boleh bagi gambar kita tu jadi lebih cantik. Okay, next apa yang saya akan buat adalah gunakan lagi satu curve tool. Kemudian saya akan letakkan 3 titik pula. Okay, sebelum saya teruskan buat adjustment pada titik-titik yang saya letak, saya akan terangkan dulu dekat korang macam mana setiap titik tu berfungsi. Okay, titik yang pertama yang di sebelah bawah kiri sekali tu,
Okay, yang warna biru dekat skrin ni, yang saya gerakkan ni, itu adalah nilai black level pada gambar kita ataupun tona hitam pada gambar kita. Okay. Kemudian atas dia adalah nilai shadow pada gambar kita. Okay, macam yang saya adjust ni. Okay, itu adalah nilai shadow pada gambar kita. Okay. Kemudian yang tengah-tengah yang kita gunakan sebelum ni adalah midtone kita. Okay, itu adalah level midtone. Kemudian atas dia adalah highlight kita. Dan atas sekali adalah white level. So dekat sini kita ada 5 titik di mana kita boleh adjust nilai exposure ataupun tona pada bahagian black level, shadow, midtone ataupun highlight ataupun kita punya white level. So kita ada control yang bagus lah dekat sini. Okay, untuk gambar ni saya nak drop sikit je shadow tu, nak bagi gelap lagi dekat bahagian daun-daun tu. Kemudian midtone pun saya nak drop sikit je. And then highlight saya drop sikit je. Sebab highlight kalau tinggi sangat dia jadi macam kontras sangat kan kat certain part dalam gambar tu. Saya nak drop midtone banyak lagi lah. Naikkan shadow sikit. Okay. Kemudian last sekali apa yang saya nak buat adalah saya nak increasekan black level gambar saya ni. Ingat yang tadi saya cakap black level kat mana? Sebelah kiri bawah sekali. Okay, yang saya gerakkan ni adalah black level. Okay, so saya nak increasekan dia, naikkan dia ke atas untuk dapatkan kesan ataupun efek yang fade ataupun kita panggil pudar lah kan. Okay, yang selalu kita nampak bila kita gunakan preset dalam dalam Instagram ataupun Vasco. Okay, so untuk korang dapatkan kesan ataupun efek yang macam filem yang korang gunakan preset Vasco tu, korang boleh gerakkan titik black level ni ke atas. Okay, untuk dapatkan kesan yang korang sukalah. So saya akan gerakkan titik black level ni untuk dapatkan efek fade tu. Nak bagi dia nampak macam pudar sikit dekat black level. Okay, supaya kawasan black level tu tak terlalu pekat dia punya warna hitam tu. Dan tekan butang right tu untuk apply. Alright, dengan hanya membuat adjustment pada kita punya nilai exposure gambar kita, kita dah pun dapat improvekan gambar kita tu, jadikan gambar kita tu nampak lebih menyelah, lebih cantik. Okay, ini adalah gambar yang kita buat tadi. Dan kalau saya hold screen saya, itu adalah gambar yang sebelum kita buat apa-apa editing. Okay, so ini gambar sebelum dan ini gambar selepas dengan hanya menggunakan 2 layer curve tool. Okay, dengan hanya 2 kali kita dah boleh dapatkan hasil yang cantik. Dan seterusnya apa yang saya nak buat pada gambar ni adalah saya nak gelapkan dekat kawasan bingkai gambar kita tu, dekat penjuru gambar kita tu kan gambar kita petak tu kan. So saya nak gelapkan dekat kawasan hujung gambar kita. Jadinya nak gelapkan dekat kawasan hujung gambar kita, kita kena gunakan teknik vignette ataupun tools vignette, okay. Dan kita boleh select dia punya radius dengan scroll macam tu, guna 2 jari. And then kita boleh adjust lah dia punya nilai exposure yang sesuai dengan gambar ni. Okay, dia bergantung pada citra masing-masing. Ada orang suka betul-betul gelap kan, macam saya gelapkan lebih kurang macam tu lah. Tujuan dia adalah kita nak fokuskan mata orang yang akan tengok gambar kita tu kepada kita punya main subject. So untuk buat kita punya audience ataupun orang yang nak tengok gambar kita tu terus fokus kepada kita punya main subject, kita kena pastikan main subject kita tu adalah perkara ataupun subjek yang paling cerah dalam gambar kita. Okay, so untuk gambar-gambar macam yang saya gunakan ni, sesuai lah teknik vignette ni untuk kita buat viewer kita tu nampak apa yang kita cuba sampaikan. Okay, so tadi kita gelapkan dekat bahagian luar radius vignette tu, kemudian kita boleh pergi kat bahagian inner brightness. Yang ni dia akan memberi kesan kepada kawasan di sebelah dalam bulatan ni. Okay, kita boleh tengok sebelum kita letak efek vignette dan selepas. Okay, saya nak kecilkan lagi, nak bagi dia tumpu dekat situ je. Dan kita boleh tekan right. Okay, seterusnya saya nak crop gambar saya sebab ada benda yang mengganggu dekat gambar tu. Dekat sebelah atas ada macam
botol air ke apa kan, bekas air tu. So saya nak crop gambar saya menggunakan ratio 4:5. Okey, dan itu je lah apa yang saya nak tunjukkan dekat korang dalam video ni. Dengan hanya kita ubah nilai exposure pada gambar kita tu, kita dapat membuatkan gambar kita tu jadi lebih cantik dan juga jadi lebih menarik kepada orang yang akan tengok gambar kita tu. Okey, so ini adalah gambar yang sebelum, dan lepas kita buat adjustment menggunakan curve tool dan juga buat sedikit efek vignette, kita dah pun dapatkan hasil yang jauh lebih cantik daripada gambar yang asal kita ambil tadi. So setakat ni je lah untuk video kali ni. Video yang seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat basic color grading dengan menggunakan apps Lightroom Mobile. So kalau korang nak belajar macam mana nak buat color grading menggunakan apps Lightroom Mobile, pastikan korang tengoklah video yang seterusnya. Kalau korang suka konten yang saya buat ni, pastikan korang subscribe dan juga jangan lupa like video ni, sebab dia sangat-sangat membantu supaya algoritma YouTube akan rekomenkan video yang saya buat ni kepada lebih ramai orang, dan lebih ramai jugalah orang yang akan dapat apa yang saya kongsikan. Itu saja daripada saya untuk video kali ini. Sekian, terima kasih kepada yang sudi menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.